Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna wa la tahrim 'alaina bi dhunubina fadlak wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ansuril Islam muslimin illa syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin wa ansurna 'ala haula'i yu'adunana wa yasuddunana 'an sabilillah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muka surat 9. Dalil adanya bid'ah hasanah. Ayat ke-6, dalil adanya bid'ah hasanah. Soalan, apakah dalil adanya bid'ah hasanah? Jawabannya, ada ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang menyebut mengenainya. Antaranya warahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 27. Dan dia kata perbuatan mereka beribadah, perbuatan mereka yang beribadah secara rahbaniyah, mereka sahajalah sahaja yang mereka-rekanya, kami tidak mewajibkan atas mereka. Mereka buat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memelihara menurut yang sewajibnya. Ini masalah rahbaniyah. Umpamanya contoh, kalau Islam diada-adakan oleh ketua-ketua agama Nasrani, ya, yang konon-kononnya nak mencari keredaan Allah. Nah, Allah tak pernah mensyariat perkara ini. Mereka sendiri yang ada-adakan. Macam padri-padri, ya. Mereka mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan rahbaniyah ataupun memerintah orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib, menjadikan rahbaniyah, menjadikan padri-padri yang inti berkahwin dengan wanita, ataupun ada juga jalan-jalan pertapaan, ada cara-cara pertapaan. Tak ada, Allah tak mensyariatkan pertapaan ke apa, tak ada. Hanya jenis lagu ni mana tak ada. Mereka sendiri yang mereka-rekanya. Sebab pertapaan, kalau ikut hadis Nabi, pertapaan untuk umatku ni, dia kata sabilillah. Inna likulli likulli ummatin rahbaniyatun
Warahbaniyatu ummati al-jihad fisabilillah. Al-jihad fisabilillah. Tiap-tiap umat tu dia mempunyai rahbaniyah, yakni jalan pertapaan. Jalan pertapaan, dan jalan pertapaan untuk umatku Nabi kata iaitulah jihad fisabilillah. Duduk dalam gua menyembunyi untuk bertapa, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tak ada. Tak faham syariat lagu itu, tak diwajibkan lagu itu. Itu hamba mereka sendiri. Mana ada yang tu kan? Bukan nak dekatkan diri kepada Allah, situ dia dekatkan diri dengan benda lain. Dia duduk lama dalam gua, sekali harta amat albab dia akan berubah ya. Tak ikut tu dah, tak ikut benar. Benda yang tak di syariat dia akan berubah benda lagu tu dah. Itu dia kata dia dah hampir dengan Tuhan dia. Tengok apa dia nak, semua dah datang dia. Hari ni aku dah jadi kaya, kalau dia nak kaya. Kalau dia nak jadi tok umur, dia akan jadi tok umur dia. Dia akan jadi begitu. Maknanya bukan lagi mendekatkan diri kepada Allah, makin jauh kepada Allah. Itulah betul. Dan di sinilah menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Bila ada bid'ah dhalalah, di situ mesti ada hasanah. Ini bukti sebagai dikata oleh Al-Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ni dia ada dua jenis. Tu dia kata apa? Wa mahmudatun wa mazmumah. Faman wafaqa sunnata fahuwa mahmud, wa man khalafaha fahuwa madmum. Dia kata ada jenis, satu yang mahmudah, yang satu lagi yang mazmumah. Mana-mana yang selaras dengan sunnah maka ianya dipuji, mana-mana yang tidak selaras dengan sunnah maka ianya dikeji. Benda yang tidak ada, yang tidak ada kena-mengena dengan Quran, dengan hadis, dengan asar sahabat dan sebagainya, itu dikeji. Dan itu dipanggil sebagai bid'ah dhalalah. Itu satu ya. Yang kedua ya hadisnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdurrahman bin Abdul Qariyah. Ini masalah tentang solat tarawih. Di mana beliau, yakni Abdurrahman Al-Qari tadi ni, pernah keluar bersama Sayyidina Umar Al-Khattab pada satu malam dalam bulan Ramadan ke masjid. Mereka berdua mendapati sekumpulan sahabat solat bersendirian dan ada yang lainnya secara berjemaah. Umar mengata, jika beliau mengumpulkan mereka mengikut seorang qari ataupun imam, maka ia lebih baik. Beliau kemudiannya menyuruh mereka mengikut Ubay bin Ka'ab. Itu asal solat tarawih berjemaah. Umar dengan sahabat dia tadi, Abdurrahman bin Al-Qari tadi ni, datang melawati satu masjid. Didapati dalam masjid itu orang bersembahyang, orang itu bertamu lah kira-kira. Ada bersendirian, ada secara berjemaah. Itu qiyam Ramadan pada waktu itu. Itu qiyam Ramadan. Tapi Umar kata kalau begini cara dia adalah lebih baik dilantik seorang qari ataupun imam untuk orang kata memimpin satu solat qiyam Ramadan. Atau dia makan solat tarawih. Solat berehat-rehat tarawih. Jadi pada waktu itu Umar lantik Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Maknanya orang pertama menjadi imam solat tarawih berjemaah 20 rakaat itu Umar Al-Khattab Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Malam berikutnya Umar datang ke masjid, ditengok keadaan dah tersusun. Mana orang ramai para makmum mengikut satu imam. Umar kata alhamdulillah, ini adalah nikmati bid'atu hazihi. Nikmatul bid'atu hazihi. Ini adalah bid'ah yang baik kata Umar. Sebab dia kata dulu itu sebelumnya di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tak pernah pun didirikan solat yang sebegini. Itu dia timbul solat tarawih sebanyak 20 rakaat dan dicampur dengan witir 23 yang kita dah bahas dulu lah.
Itu asalnya. Jadi di sini menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Pada zaman Nabi tak pernah berlaku. Zaman Abu Bakar pun tak pernah berlaku. Maka dia berlaku di zaman Umar. Banyak lagi lah kalau kita tengok para sahabat yang melakukan sesuatu yang tak pernah dibuat di zaman Rasulullah. Umpamanya pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar dan membaris Al-Quran, asal Al-Quran bukan ada baris, dibariskan Al-Quran. Ini benda-benda baru yang dibuat, yang tak pernah diperintah oleh Rasulullah, yang tak pernah disuruh oleh Rasulullah, tak dibuat oleh Rasulullah. Adakah benda ni kita nak tolak? Kita rasa syukur nasib baik Al-Quran dibariskan. Kalau tidak, kacau kita nak belajar Al-Quran pula mana. Terpaksa nak belajar ilmu nahwu saraf dulu. Lepas tu baru nak belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tajwid dan sebagainya. Kan berat. Alhamdulillah sekarang ni dah lengkap semua dah. Dibaris. Tambah ni ditambah lagi dah. Ini hukum mat ni apa tu? Apa dia bagi tanda dulu ni. Mak wajib tu tanda lagu ni, mak jaiz tu tanda lagu ni, hukum semua macam tu kita tengok dalam Quran. Ada warna-warna pun lagi, mana memudahkan kita lagi, alhamdulillah. Sementara je sebenarnya tu, sementara kita tak mahir. Kau dah mahir tak tengok dah benda tu lah. Dia lajak sendiri yang mulut tu, tak ada masalah sementara nak mahir. Walau bagaimana tu asas dia. Asas kita nak tahu dah. Wallahu a'lam. Itu satu ya. Satu lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtada'a dalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana 'alaihi mislu asami man 'amala biha la yanqusu dhalika min awzarihi syai'a." Sesiapa yang mengada, dia mengada lain mengada. Siapa yang mengadakan sesuatu bid'ah, dalalah, yakni sesat, yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, maka ke atasnya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya dengan tidak dikurangi sedikit pun daripada dosa mereka itu. Ini bahana mengira. Bahananya bid'ah, dalalah. Orang mereka sesuatu yang sesat, yang tidak ada kait-kait dengan agama, yang tidak ada syariat, yang direkanya sendiri, dan termasuk dalam bid'ah dalalah yang bercakap dengan Quran dan hadisnya. Orang beramal dengan apa yang dia ajar tu, yang apa yang dia buat tu, dosa dia tanggung sama sebenarnya. Dosa orang beramal tu sama juga. Dia menanggung dosa sebagai dosa orang beramal. Tak kurang sedikit pun dosa. Itulah padahnya orang kata apa, mereka-reka bid'ah dalalah. Oleh itu kita kena hati-hati dalam kehidupan kita. Banyak hak Nabi tak buat, kita buat, kita kena pastikan benda tu bercanggah tak dengan Quran dan hadis. Bercanggah Quran dan hadis kena tinggal. Ya. Masalah kalau orang amal besok tak, kita pun dapat saham kan. Bukan kita orang amal kita buat tak, kita dapat saham. Saham kita hajar orang tu. Tak tahu Allah alam. Sama-sama lah kita perhatikan benda ni. Jadi dalam hadis ni, perkataan bid'ah secara jelas dan ditakyidkan, maknanya diikatkan dengan sifat-sifatnya yang dalalah, yang sesat, yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul. Jika bid'ah itu sifatnya tidak sesat, maka sebaliknya diberi pahala. Diberi pahala. Dipahami daripada hadis ini, dia dipahami daripada hadis ini sebab siapa-siapa yang mengadakan sesuatu bid'ah dalalah sesat yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, makanya dia berdosa. Dia berdosa. Sebab apa? Dosa orang tu dia pun sama. Dia tu sama tanggung. Dia dapat saham sama orang. Dan siapa-siapa yang mengadakan sesuatu bid'ah yang baik, tidak sesat, bid'ah hasanah yang diredai oleh Allah dan Rasulnya, dia mendapat pahala. Ya. Kan banyak kita buat kadang-kadang orang tak apa, diikut oleh orang tak. Diikut oleh orang. Tapi walau bagaimanapun bagi anak-anak tak berani juga. Kau mana pun kita tengok juga. Benda ni asal dari mana? Umpamanya tarhim subuh kita katakan. Kita tengok asal dari mana. Kalau ada asal yang kita buat, memang ada asal yang memang ada. Dibuat oleh ulama-ulama dulu. Terakhir subuh memang dibuat.
Cuma hak tak ada asal tu kita kena jaga. Kita cari satu jumpa lah nak buat. Kalau kita seorang pemimpin sebagai imam dan sebagainya, kita cari satu jumpa. Anda nak cari sampai hari ini satu je dah tak jumpa lagi. Hak lain jumpa dah. Satu benda. Iaitu berwirid berzikir secara gear ni. Saya kata lalu itulah. Dia ada gear berzikir ni. Mula sedur betul laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia masuk dia dua, dia laju sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tiga, laju lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Benda tu tak salah. Cuma nak sekurang-kurang kita nak buat, kena cari asal dia sebagainya. Tak salah yang tu kan. Jangan apa salah. La ilaha illallah juga. Laju ke sedu ke apa namanya ni ke. Dia satu, dia dua, dia tiga kan. Maknanya la ilaha illallah juga. Cuma nak cari lah. Tentu nak cari. Sebab tu bila anda berzikir, tahlil dan tak pernah buat. Benda tiga ni. Mereka ada sama. So kita tak tahu benda sebenarnya. Kadang-kadang ada waktu taubat dulu di kampung, anda nak tanya. Dia pun tak tahu. Tak taubat. Dia tak tahu benda-benda tu. Cuma ada orang tua yang loyo buruk, ada juga lah. Dia jawab lah. Dia jawab. Betul tak betul tak betul, dia jawab. Dia kata sebenarnya Ustaz, dia kata sebab tu kita tengok khalifah ataupun yang memimpin tahlil kan, baca yasin kan, dia duduk kita di pintu dapur orang kita. Jadi dia tengok di dapur tu, bila perempuan cedok gulai masuk dalam piring tu slow sikit, dia berslow di sini. Bila gulai tadi ada dalam piring masuk dalam talang, dia berlaju, dia masuk gear dua. Bila gulai tadi sampai ke depan, dia lagi laju. Pasal apa laju? Nanti ikut apa satu. Yang kedua dia takut saat lagi tahlil tak habis lagi, benda dah sejuk. Dia cepat kira. Yang tu dia reka sendiri, dia ambil benda tak tahu. Boleh terima lah pandangan tu, nak buat tak berani lah. Itu kelakar orang panggil tak. Dia loyo buruk sikit kat situ, tak apa. Yang tu tidak bercakap, tak ada masalah. Jalan yang berdiri itu boleh sebenarnya. Ada di dalam ni. Berdiri berselawat, berdiri pada mana berzikir boleh sebenarnya. Cuma jangan lebih-lebih sudah. Jangan lebih-lebih sangat. Kalau ikut dalam Al-Quran, dia ibarat macam pokok ditiup angin, itu je. Goyangkan badan macam pokok ditiup angin. Maknanya dia berhayun tu, kemudian dia bangun balik, dia bangkit balik. Tiup angin tak ada, dia bangun balik. Lalu itu saja yang dibolehkan. Kalau ngarak sampai menerak, tak boleh. Sampai pumping, dia tak boleh. Dia ada hak-hak dia juga lah. Tak apa, memang zikir itu boleh. Secara bergoyang badan boleh. Anda cari satu ni. Ada di sini. Ya? 23. Ada di sini ya. Menggerakkan badan ketika berzikir. 208 ke 203. Jawapannya tidak dilarang sebenarnya. Tidak dilarang. Dalil daripada Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah dalam keadaan berdiri dan duduk. Maknanya berdiri dan duduk, tak ada masalah. Kalau sekat bergoyang pula, kita kena tengok daripada hadis daripada Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Fudail bin Iyad. Sesungguhnya beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zakarullaha tamayalu kama tatamayalu as-sajaratu birrihil 'asif ila amani summa tarajamu ila wara'i. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka zikir ataupun mengingati Allah, mereka condong ke kiri dan condong ke kanan seperti mana pokok berhayun kerana ditiup angin ke depan kemudian kembali balik ke belakang. Pada tu ya, limitnya dibagi oleh agama. Macam pokok ditiup angin.
Terhayul ke kiri dan terhayul ke kanan. Kalau ke depan, kemudian kembali balik. Lagi tak ada balik. Tak ada tu je. Lagi ada video yang nak terima. Dia hantar video kat dia jadi macam ini will pun lebih kurang dah. Nak tengok ini macam will ni macam mana cerita ni. Sampai melompat. Pumping melompat. Dia lompat tu langkah betul macam kita duduk nak warm up, nak main sukan. Kalau orang main sukan main bola sepak kan ada warm up sampai berlipat kaki dia melompat. Ini mana dia will pun macam tu juga tak? Tapi lepas kepada menghayul la ilaha illallah, la ilaha illallah, inilah maksudnya. Para sahabat buat begitu je. Ibarat pokok di tiup angin. Itu saja. Lebih sangat leceh juga. Sama juga selawat. Selawat tu masuk dalam majlis zikir juga tu. Selawat ke atas Nabi je, mengingati Nabi je, memuji Nabi tu masuklah. Cara tu lebih kurang je lah. Selawat ketika berjanji ya. Boleh tak apa itu. Itu dibuat oleh ulama-ulama kita. Tak apa lah. Mana ulama buat, ulama besar-besar buat, kita buat tak ada masalah. Yang ini masalah hak mereka sendiri. Hak lompat macam wil-wil tak ada dalam syariat itu. Tanya Imam Nawawi dia pun tak tahu lah. Aku tak tahu ajar lagu tu. Kalau tanya Imam Nawawi dah tak ada lagi kitab dia lagu tu. Begitu Imam Syafi'i. Yang tu balalah tu. Yang tu lagi balalah itu. Memang seronok zikir lagu tu. Pakat pegang tangan lelaki perempuan pakat zikir dah. Itu memang seronok lagu tu. Sehari semalam pun boleh tahan. Majlis zikir dah pakat campur lelaki perempuan. Memanglah. Yang tak seronok macam ni. Apa ustaz cakap lebih dengan dekat sejam tak berhenti-henti lagi tu. Cuba bercampur sekali tengok tak. Jenuh ustaz kata boleh berhenti lagi. Tak boleh ustaz. Sabar lagi. Maka campur lagi perempuan. Mana dah mampir ibadah menghadap Tuhan begitu kita bercanggah dengan syariat. Tak boleh. Dalam Quran kata wala taqrabuz zina. Jangan hampir pada zina. Itu dah bunga-bunga dah tu. Nak pegang tangan mana boleh dah. Wallahu a'lam. Setakat ini kita baca. Mana tadi? Kemudian dia kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru dalam urusan agama kami, Nabi kata, sesuatu yang bukan daripadanya, daripada agama, maka dia tertolak. Automatik itu benda tertolak, mereka sendiri ditolak. Man sunnah fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'un. Sesiapa yang mengada sunnah Islam, mengadakan, siapa yang mengadakan sunnah yang baik dalam Islam lalu diamalkan oleh orang sunnahnya itu, maka diberikan kepadanya pahala sebagai pahala orang yang mengerjakannya, dengan tidak dikurangi sedikit pun daripada pahala orang yang mengerjakan itu. Sama dah tadi yang kita sebut tadi dah. Dosa pun itu, pahala pun itu. Dan siapa yang mengada-adakan di dalam Islam sunnah, orang punya jalan dah. Sunnahnya punya jalan yang tidak baik, lalu sunnahnya itu diamalkan orang, diberikan kepadanya dosa sebagai dosa orang yang mengerjakannya, dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada dosa orang yang mengerjakannya itu. Yang itulah nak kena hati-hati di akhirat ni. Besok di akhirat tu dalam alam barzah kita dapat saham dah benda ni. Orang beramal di dunia tak kita dapat dah saham ni. Itu kita tak mahu. Duk reka benda-benda yang tak ketahuan kita ni, orang amal kita doa alam barzah nak tentu saham sampai dia.
Kalau hak baik, baiklah. Kalau hak tak baik, kita pun tanggung. Saya ada riwayat mengatakan kalau anak kita sendiri dia buat dan tak betul hak kita ajak dulu, kita menangis di sana, menderita di sana. Pada waktu itu nak selesai tak boleh. Siapa kita nak minta selesai? Kita dapat putus hubungan. Tak minta siapa nak selesaikan benda tu. Kalau di dunia kita boleh, kalau kita tak mampu nak tegur anak, boleh minta orang lain tegur. Habis tak ada polis boleh tegur. Itu senang cerita. Tak kau boleh balai senang. Itu polis tegur. Kalau habis tak ada, kita tanya tegur. Di sana dah putus hubungan. Tak tegur tak boleh. Maka kita duduk menanggung. Bayangkan tengok. Duduk menanggung. Sampai bila? Sampai habis. Sampai habis anak terus duduk amal. Anak mati, selesai sikit. Yang tu lah. Takut anak mati dia ajar orang lain pula benda tu. Kan ada mentera, jampi serampah yang dia ajar diturunkan. Dia dipanggil saka, diturunkan kepada anak cucu. Yang ini cukup bahaya. Oleh kerana nak lepas kita nak mati senang, takut susah nak mati, lepas pada orang lain. Anak cucu ambil dah. Sanggup kau bagi dah. Yang pas sanggup dia. Yang tu yang bahaya sikit. Yang tu bahaya. Saya dah sebut yang tu paling berat. Orang Perak banyak dalam tu lah. Orang tempat nak dulu macam tu lah. Hak tahun 60-an, 70-an dah ambil sakar bakar atau nenek hatam jadi. Nak mati payah. Akhirnya kena turun ke orang lain. Tak kita berengkai lah benda tu. Yang tu Allah Akbar. Macam mana cara? Kalau boleh buang tadi, ikhtiar buang. Kalau ada sakar bakar tu, boleh buang, ikhtiar buang. Cari orang pandai-pandai sikit, kita buang. Campak lah ke mana, ke tanam lah ke mana pun. Kalau ada yang boleh buang, buang lah siap. Jangan sangkut anak cucu, tak mahu. Orang tinggal harta, ilmu pada anak cucu, kita tinggal harta hantu raya ke anak cucu. Tak tinggal. Dah, mana zaman kita tak perlu dah sebenarnya. Bukan kata benda tu boleh. Dulu ni ada masalah. Dia ada masalah dulu. Kan dulu ada falsafah, siapa kudrat dia berkuasa. Siapa kudrat dia berkuasa. Tak benar ni lah. Puncanya maknanya kuasa lah. Kan ada falsafah tu, siapa kudrat dia berkuasa. Jadi, yang senang nak jajah tuah. Semua orang nak jajah tuah. Sebab dia boleh kahwah semua. Itu yang benar dia. Zaman tu. Tak ada benar ni. Dia tampar dengan samsing pada waktu tu. Belanja sama-sama ada, sama-sama kahak, sama-sama gagah. Bayar sikit lah. Itu dah ambil dalam itu. Bantuan daripada jin, daripada polong, daripada apa semua. Hantu raya dan sebagainya. Itu bahagian-bahagian ni. Bahagian lain pada juga. Kadang-kadang dulu cerita orang dulu lah. Nak buat rumah kayu balak tak ada depan rumah. Itu cerita orang dulu. Betul kita rumah lah. Tadi ni lah benar dah. Dalam benar dah. Habis nak mati kita. Tu kata cucu. Anak cucu pula jangan tak guna benda tu. Semua benda teknologi moden dah ada dah. Tak apa nak angkut kayu balak di hutan tak tahu macam mana. Itu jadi benar. Akhirnya dia jadi benar lain pula. Berlaku pemujaan. Benda ni dia ada pemujaan. Dia kena bagi makan. Dia tak boleh duduk saja begitu. Dia tak boleh makan kat dia. Tak dia makan tuan. Tak tuan dia anak cucu tuan dia. Dia akan jadi lutu. Wallahualam. Itu syirik. Itulah pemujaan. Zaman Nabi Sulaiman lagi dah tentu. Tapi Nabi-Nabi tak terlibat benda ni. Dia tak terlibat. Cuma fitnah para Nabi yang mengatakan Sulaiman ada sihir dan sebagainya. Nabi-Nabi tak terlibat. Nabi-Nabi yang mencegah benda ni. Tapi tuduhan. Wallah, dia nak tahu mukjizat. Itu nak cerita.
Mukjizat dia tak lawan, mukjizat dapat tukar dah. Tukar betulnya, ulang tak tu, ulang betulnya, ulang mukjizat. Dia tak lawan itu. Wallahu a'lam. Kemudian hadis tadi, hadis ini menunjukkan sangat jelas dan menunjukkan adanya bid'ah hasanah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan untuk mengada-adakan atau membuat atau menimbul, mewujud jalan atau sunnah yang baik, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, asal sahabat dan ijma'. Yang itu kita pastikan. Dengan bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah ataupun asal sahabat, perkataan sahabat. Sebab sahabat-sahabat Nabi ini Allahu Akbar, tok wali Allah semua. Dia orang karamah cakapan dia tu. Orang wanita wa nafsulah. Cuma dia bukan Nabi saja, tapi banyak kata Allahu Akbar. Bukan Nabi saja, tapi orang ni memang maknanya menjaga segala agama ni. Sebagaimana Nabi menjaga agama. Sebab tu warasatul anbiya. Mereka mewaris kepada Nabi ni, banyak cukup hebat tu. Sebagai Nabi menjaga agama, mereka pun menjaga. Jadi apa yang keluar dari mulut lidah mereka bukan mereka sendiri. Kena ilham daripada Allah, ilmu laduni dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat lah. Bukan di makam kita. Makam kita banyak cakap ikut hawa nafsu. Dia orang lain. Asal sahabat dan ijma' ulama. Itulah ijma' ulama. Ulama bagi ijma' ulama. Sebab tu mana ada putusan ijma' ulama, dia termasuk dalam orang kata apa, boleh dikatakan dia sebagai hukum hakam. Itu sangat ijma' ulama. Sebab Nabi kata tak mungkin ulama umatku bersepakat untuk mengadakan kemungkaran. Untuk benda yang mungkar tak mungkin. Sahabat tak betul orang yang bersikapnya. Bukan seorang tak betul, tak ia mereka tak mungkin berlaku dalam umat Muhammad. Ijma' ulama umat Muhammad. Sebab tu dia kira. Ijma' ulama pun dan dia kira sebagai yang apa, ketetapan hukum. Dan tidak ada pernah di zaman Rasulullah, di zaman sekarang ni tak diadakan dan ditutup oleh ijma' ulama pun dikira sebagai satu hukum yang boleh kita buat. Sebagai contoh macam kita sebut dululah, masalah ikan dalam air, dalam wudu, dalam pukat dan sebagainya. Ikan dalam air bebas semua punya, tak ada siapa boleh tahan, apa nak diambil lah. Masalahnya dalam bubu, dalam pukat yang tahan dalam air, duduk dalam bubu dia, dalam pukat dia, dalam pengilor dia, kata orang Perak dah. Yang ni tak ada hukum. Apa bukan tak ada hukum, tapi apa nama ni asal dah. Daripada Nabi tak ada, sebab Nabi tak pernah pergi ke laut, tak ada hadis memutuskan masalah ikan dalam pukat, dalam bubu, dalam pengilor dan sebagainya. Imam Syafi'i pun tak pergi ke laut. Di sinilah dia ambil nas daripada hadis pembukaan tanah. Nabi kata barang siapa yang menghidupkan bumi yang dah mati, maka bumi itu milik dia. Jadi hadis ni dia ambil, dia biaskan masalah ikan di dalam bubu, jadi dalam pengilor tu. Bubu tu hak dia. Dia sendiri pula belanja dan sebagainya. Dia cuci terah tempat tu, maka ikan dalam tu tak boleh kita dipancing lah, haram lah. Hukum dia macam bukan tanah dia. Dan juga itu qiyas panggil, itu qiyas daripada ijma' ulama. Wallahu a'lam. Kemudian dia kata golongan hujah golongan yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Ada golongan yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Di masjid ada seorang dia kata mana ada bid'ah hasanah. Kalau bid'ah dalalah semua. Sebab hadis yang dia bergantung wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu dalalah. Allahu Akbar. Kalau itulah takwilan yang dibuat, habis kita bakar-bakar kita. Tak banyak hak Nabi tak buat, kita pergi buat hari. Adakah itu dalalah? Itu masalah dia. Ada yang mengatakan bid'ah hanya satu saja, iaitu bid'ah dalalah, dan tidak ada bid'ah hasanah. Ini merujuk kepada hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar. Setiap atau sebahagian yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dalalah, dan setiap yang sesat itu ke neraka. Itu kesan daripada bid'ah yang sesat. Maka tempat mana lagi bid'ah dah sesat. Takkan yang ni kita nak. Kita patut bersyukur. Alhamdulillah. Mudahkan kita. Imam Syafi'i awak dapat bagi penjelasan dalam masalah ni. Imam Nawawi bagi penjelasan dalam masalah ni. Kalau tidak, penting juga kepada kita. Cuba tengok muka surat yang ke-15. Jawapan daripada tadi. Jawapan ini dia kata tidak benar. Kerana pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tok guru kita.
mazhab kita. Anda bukan guru, anda penyampai apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab ni. Pendapat Imam Syafi'i dan A'imah, maknanya imam-imam yang lain lah. Termasuk imam besar yang lain, termasuk Hanafi, Malikiyah, Syafi'i, termasuk apa dia, Malikiyah, Hanbaliyah. Dia kata A'imah, ini imam-imam yang lain sebelum ini mengatakan ada dua jenis bid'ah. Iaitu bid'ah dalalah, yang sesat, dan bid'ah hasanah, yang baik, yang kita sebut tadi. Al-bid'atu bid'atan tadi. Mahmudatun wa mazmumah. Dia ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang keji, yang sesat. Jadi ketika memberi penjelasan terhadap hadis ini, Imam Nawawi berkata, al-muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah hadza amun makhsusun. Hadza amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah itu sesat, dhalalah, ini adalah kaedah umum. Hadza amun, ini adalah kaedah umum makhsusun. Kaedah umum yang membawa pada maksud yang khusus. Yang membawa pada maksud yang khusus. Contohnya, kebiasaannya bid'ah adalah sesat. Ia bermakna kebiasaan bid'ah adalah sesat. Maknanya bukan semua. Kebiasaan bid'ah sesat. Biasa kita cakap itu. Kebiasaan bid'ah ni sesat lah. Tapi bukan semua kebiasaannya sesat. Maknanya kena jaga-jaga lah. Pasal kebiasaannya bid'ah ni sesat. Kena jaga-jaga lah. Sebab tu kita kata tadi, kena tengok balik. Dia ni bercanggah Al-Quran kan, dengan hadis kan, dengan sunnah, kita tengok balik sana. Sebab kebiasaan bid'ah ni dia akan jadi sesat. Itu kata Imam Nawawi. Alhamdulillah lah. Mana bukan semua. Ada takwilan yang lain daripada Imam Nawawi sendiri. Dia kata kebanyakan. Maknanya bukan semua juga, kebanyakan bid'ah ni sesat. Itu kita syukur lah. Baiklah kita, kalau tidak mengajar kita, kebanyakan bid'ah sesat. Ada yang lain mengatakan sebahagian bid'ah sesat. Alhamdulillah lagi, sebahagian. Maknanya bukan semua, sebahagian tak sesat, sebahagian sesat. Yang itulah meringankan kita sendiri. Kalau tidak, kacau kita. Anda sendiri pernah kacau. Anda kata, wabid'ah, kalau hadis, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Allahu Akbar. Kita tak terlibat macam ni. Macam kita sebut dulu lah. Ni Nabi tak pakai mikrofon, kita pakai tak sesat, tak pakai mikrofon. Kita bertening juga. Kok mana boleh jadi sesat? Besar suara. Sedangkan kita perlu. Kita perlu besar suara bila orang masjid besar, tempat yang luas macam ni, orang belakang tak dengar apa kita baca Quran. Mana perlu, takkan sampai sesat. Mana alhamdulillah pandangan Imam Izzuddin Abdul Salam mengatakan bid'ah itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis bid'ah. Sebab dia kata semua perkara baru yang kita buat hari ni tak buat dari Rasulullah dulu, dia kata dia mesti ada hukum. Kata Imam Izzuddin, dia mesti ada hukum. Maka hukum dia ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Maka setiap perkara yang kita buat ni mesti dipertimbangkan atas 5 hukum tadi. Sama ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang harus, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Maka yang ni masuk dalam harus. Terus apa? Kita nak pakai tak apa, tak pakai tak apa yang ni. Tengok keadaan. Kalau kita perlu, kita kena pakai. Untuk kebaikan orang ramai. Itu masuk bid'ah yang hasanah, yang baik. Kalau tak perlu, tak payah pakai lah. Macam tu nenek kita dulu tak pakai. Mana ada mikrofon zaman 60-an. Pakai kerantung ya. Kebun 7 kali orang mati, orang tua mati kira. Tun 3 kali budak-budak mati. Tun waktu balik buka puasa ada masukkan. Itu saja panduan. Mana ada besar suara. Bunyi itu orang dah faham lah. Tidak ada bising kalau satu, benar. Tapi adalah baik pada waktu itu harus dipakai betul. Sebab tidak orang tak tahu ada kematian. Kampung bukan dekat-dekat rumah macam sekarang. Macam sekarang kita kata rumah orang mati sejak tu dan lain. Itu pun orang tak buat dalam tu dah, pakai besar suara dah. WhatsApp pun tak ada macam tu. Mana ada WhatsApp macam tu kan? Selamat Hari Raya tu, selamat Hari Raya kita ucap dalam bulan Ramadan ni, puasa 6 pun sampai. Punya lagu.
Dan ni kalau orang mati, dia dah tunggu kan. Berapa hari tu. Lah ni 1 second tu sampai dah. Teknologi. Modern ni boleh pakai. Itu harus juga tu pun. WhatsApp tu harus juga boleh pakai. Tapi kalau siapa perintah kita, suruh pakai pun. Kita rasa perlu pakai lah. Tak perlu jangan pakai. Kita rasa macam bazir duit. Sebab apa? Beli 10 ringgit, top up 10 ringgit, kita GST 60 sen. Membazir ni tak nak pakai. Kan tak? Dulu kita rasa semua tak nak pakai lah. 10 ringgit top up lah. Tak nak apa-apa. Kita ambil 60 sen lagi. Keram tu tak pakai lah. Tak. Tapi tak pakai tak boleh juga. Siapa pun tak. Tak boleh tak pakai. Kena ada juga kan. Sebab maklumat tak ada kat kita. Dengan ada berarti satu dunia punya maklumat tu dalam bukit kita. Quran tu dalam bukit dah. Tak payah duduk kita. Dengan makna, dengan apa, semua ada di situ belakang. Ini penemuan sains ni kita boleh terima mereka. Benar-benar. Zaman Nabi tak ada. Tapi yang kita konten zaman Nabi pula. Dia pun dapat bahagian lain. Yang istimewa lebih dari kita lagi. Tuan bagi karamah kat mereka. Tuan bagi ma'unah kat mereka. Tuan bagi kasyah kat mereka. Mana komunikasi pada waktu itu tidak masalah. Nabi mengetahui kata Raja Hafsah yang wafat, yang mati, yang meninggal. Nabi tahu. Kasyaf. Nabi dapat lihat, macam mana lihat dengan mata kasar. Nabi salat baik di sini. Umar pernah berkhutbah di Madinah, beritahu ke Syuraih nak ada pasti. Jaga-jaga orang Syuraih. Musuh minta kamu di belakang dulu pasti. Maknanya komunikasi pada waktu itu tidak masalah. Syuraih sana pun dengar. Kita ni tak ada lah tu tuan dah tarik balik lah. Pasal apa? Kita ni banyak berhampir dengan dunia tadi. Kita tak berhampir pada Allah kurang. Tahajud malas, Quran malas, zikir malas, semua malas. Benar-benar lebih macam mana orang dapat dulu, tak dapat lah kita. Tapi Tuhan bagilah bentuk lain. Handset dan sebagainya. Lalu kau beri. Macam orang dulu beri. Percuma line udara tak payah pakai, tak payah sewa. Sekarang kita kena bayar kat Selcom. Message. Sampai lah sana. Bayar je lah. Itulah. Kita kata kita canggih. Tak canggih kita. Tak canggih mana kita. Bukan headset tu. Bukan headset. Kita headset. Itulah tak apalah. Sebab Islam menerima sains selagi sains tak bercakap dengan akidah. Islam terima. Mana-mana pengkaji yang boleh jumpa tentang rahsia-rahsia kejadian Tuhan yang sembunyikan, carilah. Itu dianggap sebagai penemuan sains. Penemuan sainsnya dianggap sebagai penemuan tentang rahsia-rahsia kejadian alam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kajilah, selidik selagi ada ilmu kaji, dia akan jumpa. Tak terfikir oleh kita 20 tahun yang lepas ada headset yang macam ni. SMS 1 second boleh sampai. Tak terfikir oleh kita. Tahu Allah Ta'ala 20 tahun yang akan datang. Macam mana teknologi kita tak tahu. Mungkin satu ketika nanti cucu kita, cicit kita besok angkat telefon, tak mandi pagi sana bau dah telefon. Mana bau boleh pisah dah telefon. Mungkin ni apa bau busuk atau busuk gigi yo ni bau lain macam dulu tahun akan datang. Ni tak mustahil kan. Banyak benda kita tak terokat ni, yang kita ilmu tak ada. Satu ketika ada orang dapat ilmu, Tuhan bagi Tuhan bagi ilmu, dia boleh terokat, boleh kaji, dia jumpa benda ni. Siap pada waktu tu nak angkat telefon, kena gosok gigi. Tidak apa-apa sampai wallah maka kata. Macam mana kita tak fikir 2 tahun yang lepas ada teknologi yang macam ni. Kan? Itu benar harus tak pakai tak apa, tak pakai tak apa. Ya. Dan ini siapa yang punya ilmu ya, boleh jadi harus, mana harus bila hukumnya harus, maka pakaian dan harus juga dia harus baik dari orang lain.
Anda baca ya. Ini masa dia tak katakan sikit. Kata Imam Nawawi, maksud perkataan Imam Nawawi tadi, kebanyakan perkara baru adalah bid'ah dalalah. Kebanyakan bid'ah yang sesat. Bukan semua perkara baru itu bid'ah dalalah sesat. Oleh kerana bukan semua perkara baru itu bid'ah dalalah sesat, maka sudah pasti sangat adanya bid'ah hasanah. Mesti ada bid'ah hasanah. Baik. Kemudian ke surat 16. Perkara baru kebanyakannya sesat, tetapi bukan semua. Soalannya, kenapa Imam Nawawi dan ulama lain mengatakan kebanyakan perkara baru adalah bid'ah dalalah dan bukan semua perkara baru bid'ah dalalah? Kenapa Imam Nawawi kata begitu? Itu masalahnya. Nah, jawapannya senang. Dia merujuk kepada kaedah usul fiqh. Sebab tu kita kata dulu dalam mentakwil Al-Quran, hadis-hadis yang sebegini, dan dalam kita nak mengeluarkan mengeluarkan satu hukum, dia tak ada lagi juga kaedah usul fiqh, ilmu mantik, nahwu, saraf, dia tak ada lagi. Dia cuba berkait-kait. Nah, sebab tu kita kata orang tu kalau tak ada ilmu alat ni, dia tak boleh gagah begini. Kita pegang Quran hadis sudah. Tak perlu pendapat ulama. Dia kata gitu dah. Tak boleh kita. Hanya ada kaedah hidup. Ilmu adat ni mesti kena cukup mahir kita. Sebab ulama-ulama mazhab ni benda-benda lagu ni kacang goreng kita. Benda lagu ni kacang goreng kita. Kita nak usul fiqh pun kadang menjangkau begini. Nahwu saraf pun kadang-kadang menjangkau. Anda lah, orang lain anda tak tahu lah. Kadang-kadang baris bawah ni, kadang pergi baris atas. Lalu tu kita nak jadi apa, nak istimewakan hukum, nak keluarkan satu hukum. Baris pun bercacau, berkeliru kita baca. Benda baris bawah tak baris atas, macam tu kita nak keluarkan hukum. Tak boleh gitu. Dia mesti masak betul. Macam Syafi'i, Hanbali, Maliki ni bukan jalan-jalan orang. Bila dia kata benda tu boleh, tak, orang lain kata tak boleh, siapa dia? Nak lawan Syafi'i ni dia siapa? Bukan tahap dia. Dihormati oleh dunia Islam. Maliki, Syafi'i, Hanbali, dunia Islam dulu sampai dia dihormati, pandangan dia. Tak ada siapa yang berani sangka. Tak ada siapa yang tak keterlaluan. Mungkin sampai kiamat besok pandangan itu dipakai Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Kita kata kita hebat sangat tidak, tinggi sangat ilmu ni, aku PhD Azhar, kita kata kita tinggi ke tak? Kadang-kadang perkataan kita, ajaran kita lah, nasihat kita, anak pun tak pakai kadang-kadang. Tak usah kata orang lain, anak kita pun tak pakai pandangan kita. Nak banding dengan Syafi'i, bukan anak dia aja, seluruh dunia Islam dulu sekarang pakai pandangan kita. Oleh kita tentang, jadi kita hati-hati, kita sedar kita siapa. Kita duduk di tahap mana. Syafi'i duduk di mana, Hanafi, Hanbali, Maliki duduk di tahap mana, kita tengok yang tu. Kalau ada zaman kita, bolehkah kita duduk di tahap dia? Allahu Akbar. Tunggu-tunggu kita pun nak tawaduk dengan imam-imam ni dah. Tunggu-tunggu kita tawaduk, rendah diri dengan imam-imam ni dah. Kita nak berani dan ya Allah Ta'ala. Nak salah boleh kita buka lagi. Kenakan ilmu mantik kita kena. Macam mana kita nak pergi ke tahap tu. Lepas tu dia ada teknik dengan ilmu usul fiqh. Dalam ilmu kaedah ilmu usul fiqh dia kata, al-umum bermakna al-khusus. Umum memberi makna yang khusus. Ada apa ni? Kita tengok maksud di sini. Perkataan bid'ah, perkara baru dalam hadis ini, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, adalah umum. Bila dia umum, kata Imam Nawawi, keumuman bid'ah ni perkara baru ni tadi, hendaklah dikhususkan kepada bid'ah yang sesat. Dia umum. Dia khususkan kepada bid'ah yang sesat. Bid'ah sesat, bid'ah yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan asas sahabat, bercanggah dengan ijma' ulama. Dikhususkan di situ. Ini maksud kullu bid'atin dhalalah. Kepada bid'ah yang sesat. Adapun bid'ah yang tidak sesat, yang tak bercanggah Quran, hadis, asas sahabat dan sebagainya, dia tak kira sebagai bid'ah yang ditolak. Malah dikira sebagai bid'ah yang hasanah. Itu perkara baru yang tidak sesat, bid'ah hasanah tidak ditolak. Banyak hadis menunjukkan hanya bid'ah dhalalah saja yang ditolak. Seperti dua hadis yang disebutkan tadi. Dalil ada yang bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah juga. Wallahu a'lam. Kemudian kaedah usul fiqh ni, dia ada cair rapat dengan kaedah ilmu mantik.
Sampai ke situ nak kira lah. Ada kaedah ilmu mantik. Dalam ilmu mantik, kalimah kul ada dua jenis. Satu kul majmu', satu kul jami'. Kedua sebut itu dah. Kul majmu' iaitu sebahagian ataupun sekumpulan. Kul maknanya bukan semua, artinya sekumpulan, sebahagian. Ada kaedah dalam namanya kul jami', maknanya semua, setiap ataupun keseluruhan. Lihat contoh diberi oleh Al-Quran dan hadis yang menggunakan kalimah kul tetapi tidak bermakna semua ataupun keseluruhan. Dalil daripada ayat Al-Ahqaf ayat 25, surah Al-Ahqaf ayat 25, Al-Quran. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. 25 ya. Banjir yang menghancur, lebur segala sesuatu. Maksudnya sebahagian. Bukan semua. Segala sesuatu kan. Kulla syai'. Maksudnya sebahagian. Dengan perintah Tuhannya. Setelah azab itu menimpa mereka, maka jadilah mereka punah rana dan tidak ada kelihatan lagi kecuali bekas-bekas akidah. Kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Di sini perkataan kul tadi bukan semua. Sebab ayat ini penghujung dia kata kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami beri balasan kepada kaum yang berdosa. Maksudnya, walaupun banjir besar yang berlaku pada masa Nabi Allah Nuh AS memusnahkan banyak benda, tetapi ada benda yang tak dimusnahkan. Bukit, bukau, gunung, kanang tak dimusnahkan. Itu bukti perkataan kul tadi, bukan semua. Kalau semua, gunung kanang semua hancur, dunia akan hancur habis semua. Tapi tak. Bukit bukau masih ada ditinggalkan. Malah kapal Nabi Allah Nuh sendiri pun terlantar atas satu bukit Judi kan. Masih tak dimusnahkan semua. Dia perkataan kul di sinilah para ulama-ulama kita dan apa ni mufassirin atau muhaddisin atau ulama hadis, ulama tafsir mengatakan kul di sini bukanlah kul, ialah kul majmu', iaitu kul yang beri makna sebahagian ataupun sekumpulan. Mana sebahagian, sekumpulan. Memusnahkan banyak, tapi bukan semua. Ada yang tak dimusnahkan. Bukit bukau tak dimusnahkan. Begitulah pendudukan kullu bid'atin dalalah. Bukan semua bid'ah itu sesat. Melainkan ada yang tak sesat. Boleh doktor cerita? Boleh. Yang kedua ayat Quran. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Ini Al-Kahfi ayat 29. Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap kebanyakan perahu yang tidak cacat dan keras. Maknanya tiap-tiap perahu dalam ayat ini bukan berarti raja tadi merampas semua perahu, tetapi ada perahu yang ditinggalkan tak dirampas. Yang dirampas perahu cantik saja, tak cantik dia tak pilih. Itulah ayatnya. Oleh itu kata ulama, kul dalam ayat ini adalah kul majmu', bukannya kul jami'. Kul majmu' maknanya sebahagian. Daripada perahu saja dirampas, yang cantik-cantik, yang tak cantik tak dirampas. Dalam hadis, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbazana. Setiap atau kebanyakan, setiap maknanya kebanyakan anak Adam akan dimakan oleh bumi. Asal kullu bani Adam, semua anak Adam, tapi dah ulama kata kebanyakan anak Adam tidak akan abadi, anak Adam akan dimakan oleh bumi. Kecuali, nanti ada kecuali, mana bukan semua, kecuali tulang sulbi, azbazana, tulang ceronging ni tak dihancurkan, lain semua hancur. Azbazana tak dihancurkan. Di sinilah kata ulama, daripada azbazana dan manusia dihidupkan kembali di mahsyar. Sampel, ditinggalkan sampel untuk bukti yang Allah Ta'ala mampu menghidupkan kembali orang yang dah mati. Untuk cara kita berfikir, macam mana sampel tak lupa. Kalau kita manusia lebih itulah, Allah tidak lupa, tapi kita akan tunjuk contoh ni dia sampel. Kalau ada sampel, mana tak ada masalah bagi kita untuk nak buat balik benda tu, tak ada masalah. Kita ni pun lagu tu, Allah lebih daripada tu lagi lah.
Tak hairan tak bagi teknik. Untuk nak menghidupkan kereta dah 20 tahun dah mampu, tak hairan lagi dah. Pasal apa? Sampel dah ada, enjin semua dah ada situ. Yang susah nak buat enjin. Blok nak potong lepas sukat bagi sambung piston nak jalan dalam tu, tak, yang tu susah. Itu pun boleh dibuat oleh orang. Dah dibuat, nak hidup balik, takkan susah bagi orang tak ilmu. Allah mengatakan segala teknik. Wallahu a'lam. Yalah, sampel dah. Wallahu a'lam. Saya nak baca lebih. Tak pun tidak sebab sikit satu lagi dalam satu hadis. Jadi secara umumnya hadis ini beri gambaran bahawa semua manusia tanpa terkecuali dihancurkan. Sudah itu dalam celongi ini Al-Qadzanak tadi. Dan satu. Kemudian ada sebut di sini, tetapi ingat ada hadis lain mengatakan jasad para nabi atau anbiya tidak dihancurkan, dan juga jasad para syuhada. Bukan semua. Nabi-nabi jasadnya tak dihancurkan, syuhada jasadnya tidak dihancurkan, bukan semua dah. Tidak dimakan oleh bumi. Jadi kul dalam hadis ni maknanya kul majmu', maksudnya sebahagian atau persekumpulan, bukan semua. Ini contoh apa ni contoh kul, perkataan kul dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sebab kita keliru tentang kul bid'atin dalalah ni. Memang asalnya sejak asasnya. Nah, itu terjemah asal harfiah asal macam tu. Tapi tidak. Ulama-ulama mengatakan ini adalah kul majmu', bukan kul jami'. Yang tidak boleh. Di situlah yang ada keliru tak sini lah. Yang jembatai semua bid'ah tu sesat. Dia kena tengok ayat sini. Macam mana ulama-ulama buat takwilan di situ. Sebab tak ada lepas ulama, tak ada lepas. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Nawawi ni kita tak ada lepas. Kita lepas, kita berkeliru lagi. Banyak hukum hakam dalam Quran tak dijelaskan. Tidak terperinci sebagainya yang diperinci oleh ulama-ulama. Kita betul bersyukur. Nak apa lagi? Kita bukan ahli dia, kita ikut ya. Satu lagi akhir sekali. Al-habbatus sauda syifa'un likulli da'in illa al-maut. Habbatus sauda, yang biji hitam, adalah ubat bagi segala penyakit. Ubat bagi segala kebanyakan penyakit kecuali mati. Itu habbatus sauda. Itu kecuali mati saja. Lain maknanya insya-Allah kebanyakannya boleh dirawat dengan habbatus sauda. Kecuali mati. Mati ni sampai ajal, segundi habbatus sauda adalah pun akan mati juga. Dia hanya banyakkan. Mati dia tak upaya. Sampai ajal dia tak upaya. Baik. Itulah habbatus sauda tidak. Dan bukan semua pun, bukan semua penyakit boleh dirawat di habbatus sauda. Kebanyakan. Kebanyakan. Cuma kadang-kadang kita rasa geni jugalah. Ada satu produk ni keluar dari mana banyak produk kita tak tahulah. Dia bagi satu makjub, satu botol. Dia tulis di apa ni label botol dia tu macam-macam. Darah tinggi. Makjub itu boleh merawat darah tinggi, kencing manis, gout, kanser, apa nama ni, macam-macam penyakit. Semua ada situ. Dan insya Allah. Kalau anak muhum jangan teruk sangat. Tapi semua penyakit makjub dia boleh rawat. Jadi tutuplah hospital tak? Tutup hospital. Ada kanser pakai makjub dia tak? Mana boleh begitu. Memang ada kecuali lah. Ada kecuali macam hadis ni, dia ada kecuali. Kecuali mati. Illal maut. Ada kecuali. Alhamdulillah ada kecuali. Tak ada kecuali. Semua boleh berubat dia. Itu kadang-kadang kita boleh kata nak mohon jangan teruk sangat. Tapi tak ada kecuali langsung dah. Jadi makna kita kul dalam hadis ini adalah kul majmu' yang bermaksud sebahagian atau persekumpulan. Wallahu a'lam. Untuk pagi ni sambung ini. Sambung bulan depan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati